Hai semua, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya, Cikgu Tengku dalam Panduan Menjawab buku aktiviti tahun 1 jilid 2, muka surat 23 sehingga 26, tajuknya Sains dan Kehidupan. Baiklah murid-murid, kita mulakan dengan buku aktiviti tahun 1 jilid 2, muka surat 23. Ini ialah paparan muka surat 23, tajuknya Sains dan Kehidupan. Arahannya ialah lengkapkan dialog untuk memberikan respons. Dalam murid-murid, kamu perlu melengkapkan dialog yang diberikan di bawah ini. Lengkapkan tempat kosong dengan berpandukan kepada respons yang diberikan di bahagian atas. Respons yang pertama ialah, baik cikgu, buku skrip tentang apa cikgu? Respons yang kedua ialah, ya cikgu, apakah pesanan itu? Seterusnya, baik cikgu, kami ingat akan pesanan itu. Dan yang terakhir, baiklah cikgu, apa yang kita hendak buat dengan kertas lukisan itu? Baiklah murid-murid, keempat-empat respons ini kamu perlu masukkan di tempat yang sesuai di tempat garisan di bawah. Baiklah, kita baca dan lengkapkan dialog ini bersama-sama. Cikgu Amir berkata, murid-murid sila dengar pesanan ini. Adik menjawab, ya cikgu, apakah pesanan itu? Cikgu Amir berkata lagi, esok kamu perlu membawa beberapa keping kertas lukisan. Aina menjawab, baiklah cikgu, apa yang kita hendak buat dengan kertas lukisan itu? Cikgu Amir menjawab, cikgu mahu kamu membuat buku skrip. Aiza bertanya, baik cikgu, buku skrip tentang apa cikgu? Cikgu Amir menjawab, tajuknya benda hidup dan benda bukan hidup. Kamu juga perlu membawa majalah dan surat khabar lama. Murid-murid menjawab, baik cikgu, kami ingat akan pesanan itu. Seterusnya kita jawab buku aktiviti tahun 1 jilid 2 muka surat 24. Ini ialah paparan buku muka surat 24. Arahannya ialah baca teks kemudian lengkapkan jadual. Kamu perlu melihat gambar yang diberikan ini dan kemudian perlu menjawab berdasarkan gambar yang diberikan di bahagian atas. Gambar ialah berkenaan benda hidup dan juga benda bukan hidup. Kita lihat yang pertama, benda hidup. Benda hidup ialah terdiri daripada manusia, tumbuhan dan juga haiwan. Benda hidup memerlukan makanan dan minuman untuk hidup. Benda bukan hidup pula contohnya ialah kerusi, basikal dan juga rumah. Benda bukan hidup tidak memerlukan makanan dan juga minuman untuk hidup. Baiklah murid-murid, mari kita jawab soalan di bahagian bawah. Benda hidup seperti manusia, tumbuhan dan haiwan. Benda hidup memerlukan makanan dan minuman. Benda bukan hidup seperti kerusi, basikal dan rumah. Benda bukan hidup tidak memerlukan makanan dan minuman. Baiklah seterusnya, mari kita jawab buku aktiviti tahun 1 jilid 2 muka surat 25. Ini ialah paparan buku aktiviti kamu muka surat 25. Arahannya ialah bina dan tulis perkataan berdasarkan gambar. Rajah menunjukkan fungsi lidah. Bahagian-bahagian tertentu pada lidah berfungsi untuk mengecap rasa tertentu. Contohnya di bahagian hadapan lidah untuk mengecap rasa manis. Bahagian kedua untuk mengecap rasa masin. Seterusnya bahagian dalam lagi untuk mengecap rasa masam. Dan pangkal lidah untuk mengecap rasa pahit. Mari kita jawab sama-sama. Bahagian dalam lidah rasa pahit seperti buah peria. Bahagian luar kiri dan kanan lidah rasa masam seperti cuka. Seterusnya, bahagian dalam kiri dan kanan lidah rasa masin seperti garam. Dan yang terakhir, bahagian hujung lidah rasa manis seperti gula. Seterusnya, mari kita jawab buku aktiviti tahun 1 jilid 2 muka surat 26. Arahannya ialah lengkapkan ayat dengan frasa yang sesuai. Baiklah murid-murid, kita lihat frasa-frasa yang diberikan. Yang pertama, menggosok mata. Yang kedua, membersihkan habuk. Yang ketiga, menjaga mata. Yang keempat, titiskan ubat. Dan yang kelima, mengelap mata. Cerita di bawah ini ialah tentang jaga mata kita. Mari kita baca cerita ini dan lengkapkan cerita ini sama-sama.
Mata ialah deria lihat kita. Tanpa mata, kita tidak dapat melihat. Oleh itu, kita perlu menjaga mata supaya tidak rosak. Jika mata dimasuki habuk, jangan menggosok mata dengan menggunakan tangan. Gunakan sapu tangan yang bersih dan kering untuk mengelap mata. Selepas itu, titiskan ubat mata untuk membersihkan habuk tersebut. Mata kita akan cerah semula. Jika perlu, pakailah cermin mata. Akhir sekali, berjumpalah dengan doktor mata jika sakit mata. Baiklah murid-murid, sampai di situ saja. Semoga bermanfaat. Jika ada sebarang persoalan, boleh ditinggalkan bahagian komen. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.